Seko, kami dari Kumpulan 10 ingin membentangkan tajuk pembangunan pelancongan membawa impak kepada komuniti setempat. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 4 orang iaitu Nurul Atikah Awisal Kurni, Dini Yasha Pubalan, Fazrina Arisha binti Abi Fakar dan Nurul Umi binti Zainul Abidin. Pengenalan sektor pelancongan. Sektor pelancongan adalah penyumbang ekonomi yang utama. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah berdasarkan sektor pelancongan. Sektor pelancongan membawa maksud kepada aktiviti pengembaraan dari sebuah negara ke sebuah negara yang lain, iaitu keluar daripada persekitaran asal ataupun tempat tinggal kita. Ianya bertujuan untuk merehatkan minda ataupun badan, mencari keuntungan seperti membuka perniagaan di negeri lain atau negara yang lain. Selain itu, sektor pelancongan melibatkan penggunaan perkhidmatan pengangkutan, restoran, perjalanan dan tempat penginapan. Strategi untuk meningkatkan sektor pelancongan adalah negara Malaysia perlulah mempelbagaikan produk tempatan seperti produk makanan tempatan iaitu asam, tempoyak untuk menatan, seperti perkhidmatan pengangkutan di mana pengangkutan pelancong iaitu Grab ataupun taksi yang ditawarkan untuk para pelancong. Dan seterusnya meluaskan pasaran seperti kraft tangan, kain batik, seramik, kaca dan sebagainya. Bagi menarik minat pelancong untuk memberi cendera hati untuk dibawa pulang ke negara. Salam sejahtera, nama saya Dini Yasha, anak perempuan Pubalan nombor matrik S64393. Pada hari ini saya ingin membincangkan tentang metodologi yang digunakan dalam kajian ini. Metodologi yang digunakan dalam kajian ini ialah bentuk penelitian kualitatif untuk memberi penjelasan yang jelas mengembangkan tahapan terperinci melalui pengalaman survei. Seterusnya, kekuatan kajian ini adalah datanya apa yang akan diperolehi berkaitan dengan fenomena sosial yang dipelajari. Bentuk penelitian ini adalah bertujuan untuk meneliti dan mengkaji secara sistematik dalam perjalanan komuniti lokal. Kaedah pertama yang digunakan adalah snowball sampling. Pilihan ini seperti mana yang dinyatakan oleh Patton pada tahun 1990. Tumpuan syarat ini adalah untuk menjelaskan masalah-masalah yang berlaku di lapangan yang dijelaskan oleh penyampai berita melalui wawancara. Perbincangan isu sektor pelancongan merupakan satu aktiviti yang mampu untuk memberikan pelbagai kesan terhadap komuniti dan juga pertumbuhan kepada sumber utama yang disokong oleh pembangunan kita pada hari ini melalui sektor ekonomi, sosial dan budaya serta persekitaran. Melalui sektor ekonomi, aktiviti pelancongan dilihat menjadi penyumbang utama kepada keluaran KDNK negara yang menjana kepada 234 juta pekerjaan dan 82% jumlah keseluruhan guna tenaga. Dilihat juga disebabkan oleh kejatuhan nilai mata wang ringgit, ianya lebih memberikan peluang kepada sektor pelancongan untuk bergiat aktif dan sekaligus meningkatkan kuasa membeli di kalangan para pelancong daripada luar negara maupun dari dalam negara. Hasil daripada keuntungan yang diperoleh dijadikan sebagai dana oleh kerajaan untuk membaik pulih kemudahan-kemudahan infrastruktur dan meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Melalui sektor pelancongan ini juga ianya memberikan peluang pekerjaan kepada masyarakat di mana masyarakat dapat menceburkan diri dalam bidang sektor pelancongan seperti pembangunan-pembangunan yang dilakukan melalui penginapan dan juga kraft tangan. Berdasarkan kajian yang telah dibuat oleh Nordin dan Ahmad 2020 yang menyatakan bahawa penglibatan masyarakat ataupun komuniti setempat dalam sektor pelancongan ini ia memberikan kesan yang positif terhadap diri mereka itu sendiri, antaranya seperti dapat membantu diri mereka dengan meningkatkan pendapatan dan juga sosial budaya. Seterusnya, melalui sektor sosial dan budaya. Melalui sektor ini dilihat Malaysia itu sendiri yang mempunyai kepelbagaian sosial budaya yang tersendiri. Dan disokong dengan aktiviti sektor pelancongan, masyarakat dapat
bergaul dengan masyarakat daripada tempat lain. Hal ini telah menyebabkan berlakunya peningkatan dalam kemahiran berkomunikasi dan dalam penguasaan bahasa juga. Iaitu apabila masyarakat setempat ingin berkomunikasi dengan masyarakat luar ataupun pengunjung-pengunjung daripada luar negara, mereka haruslah menggunakan bahasa Inggeris, di mana bahasa tersebut menjadi pengantaraan yang digunakan semasa berkomunikasi dengan masyarakat asing. Melalui kaedah berkomunikasi, ia sekaligus dapat mengeratkan hubungan yang diplomatik antara negara yang disokong oleh aktiviti daripada sektor pelancongan. Hal ini menyebabkan perkembangan terhadap industri pelancongan meningkat yang telah menarik para pelancong ke negara kita. Akhir sekali, dari segi persekitaran pula, isu yang berkaitan dengan pelancongan di mana kemudahan dan teknologi telah dipertingkatkan seperti menaik taraf jalan raya, meningkatkan rangkaian telekomunikasi, tempat penginapan, pusat membeli belah dan banyak lagi infrastruktur yang lain yang ditingkatkan. Melalui sektor ini, ianya telah memberi impak kepada komuniti setempat di mana kemudahan yang diberikan untuk sektor pelancongan dapat dinikmati oleh komuniti setempat dan memberi peluang kepada masyarakat setempat untuk berada pada keadaan yang lebih baik. Melalui sektor pelancongan ini juga banyak kawasan-kawasan yang telah diterokai oleh pihak kerajaan untuk dibangunkan oleh mereka dan dapat memberikan peluang yang lebih lagi dalam sektor pelancongan. Jika ada impak yang positif disebabkan oleh faktor pelancongan terhadap komuniti setempat, sudah pasti ada juga impak yang negatif yang terkesan disebabkan oleh faktor pelancongan. Antaranya adalah budaya yang tidak sihat yang dibawa masuk ke negara kita seperti pergaulan bebas, cara berpakaian serta banyak lagi. Melalui sektor pelancongan ini juga, peningkatan terhadap kes jenayah meningkat saban hari di mana aktiviti kebanyakannya adalah disebabkan oleh pelancong asing yang sering menyalahgunakan visa pelancongan dengan melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak bermoral seperti aktiviti pelacuran, aktiviti pengedaran darah dan eksploitasi manusia. Justru itu, melalui kesan-kesan yang telah dinyatakan seperti tadi, membuktikan bahawa impak yang buruk juga berlaku disebabkan oleh sektor pelancongan terhadap masyarakat setempat. Seterusnya, saya akan menerangkan bahagian isu dan pembangunan polisi. Berdasarkan kajian kami yang telah menceritakan perkara yang akan berlaku sekiranya komuniti masuk campur dalam pembangunan pelancongan luar bandar. Terdapat 3 isu yang akan wujud sekiranya berlaku pembangunan. Isu yang pertama iaitu kemajuan sosial, pertumbuhan sosial dan perubahan sosial. Kemajuan sosial merupakan proses yang akan berlaku selepas pembangunan kerana perkara ini sangat memberi penumpuan terhadap transformasi sosial dan psikologi yang merupakan pengagihan sumber dalam negara secara adil. Berkaitan kajian yang telah kami lakukan, kemajuan yang berlaku di kawasan luar bandar hendaklah dialihkan sama rata kepada komuniti yang terdapat di kawasan tersebut. Isu yang kedua pula iaitu pertumbuhan sosial. Isu ini sangat berkait rapat dengan aspek ekonomi. Semasa tempoh pembangunan ini berlaku, aktiviti yang berkaitan ekonomi juga akan meningkat. Oleh itu, apabila berlakunya pembangunan pelancongan, maka banyak akan timbul aktiviti ekonomi dalam kalangan masyarakat yang akan memberi kesan baik kepada ekonomi negara. Isu yang terakhir adalah perubahan sosial yang bermaksud penggantian sistem-sistem sosial, ekonomi, politik yang sedia ada kepada struktur dan fungsi yang baharu. Perubahan sosial ini terbahagi kepada 2 iaitu disengajakan dan tidak disengajakan. Perkara yang disengajakan ini adalah perkara yang dilaksanakan melalui proses yang mengikut kemahuan dan telah dirancang secara teliti. Manakala perkara yang tidak disengajakan ini pula adalah satu paksaan sama ada dari pihak lain atau terpengaruh daripada sistem yang lain.
Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya, sektor pelancongan memberi kesan baik dan buruk kepada masyarakat setempat dari segi pembangunan maupun perkembangan komuniti. Kualiti hidup komuniti setempat akan merundum apabila terpengaruh dengan budaya yang tidak sihat seperti cara berpakaian ataupun budaya yang tidak bagus. Alam sekitar turut terjejas apabila timbunan sampah sarap dan nilai mata wang juga akan meningkat apabila kadar pertukaran wang asing tinggi. Sekian, terima kasih, itu sahaja.